Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 12 Ramadan 44 bersama dengan 3 bulan 4 2023, kita mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, juzuk yang ke-29. Surah 75, juzuk 29. InsyaAllah kita akan baca muqaddimah surah, intisari kandungan, dan tafsir ringkas kepada ayat pertama sehingga ayat 6. Ayat 1 sehingga ayat 6, kemudian mencari 5 faedah darinya insya-Allah. Mari kita baca ayat dulu. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1321. 1321. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Undur balik satu muka ke muqaddimah surah. Muqaddimah surah. Surah Al-Qiyamah. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah Al-Qiyamah Makkiyatun, wa naqala al-ijma'a ala zalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai ulama tafsir mengatakan surah ini Makkiyah, mengandungi 40 ayat. Ayat dia 40, seperti biasalah surah pendek-pendek. Dinamakan surah Al-Qiyamah, perihal hari kiamat. Kenapa? Tengok kita. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat. Dan mengikut satu pandangan, Allah Ta'ala bersumpah dengan an-nafsul lawwamah, nafsu yang suka mencela. Dia marah ke Tuhan dia, bahawa manusia akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Intisari kandungan membentangkan dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah melaksanakan segala yang telah dijanjikannya. Apa yang Allah janji akan terjadi. Pada hari itu, yakni hari kiamat, manusia diberitahu akan segala yang telah dikerjakannya dan yang telah ditinggalkannya. Bahkan manusia itu, anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Tangan, kaki semua bercakap.
walaupun ia berperi-peri memberikan alasannya untuk membela dirinya. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, ingatlah akan hal orang yang hendak mati. Apabila ruhnya sampai ke pangkal kerongkongnya, halqum, dan orang-orang yang hadir di sini heboh, bising dah anak-anak cucu dia ni, berkata, siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubatinya? Tak ada siapa lagi dah, malaikat maut sedang tarik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu, saat perpisahan, serta kedahsyatan pun bertindih-tindih, maka kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau dibawa untuk menerima balasan. Jadi para jemaah sekalian, itu muqaddimah pimpinan. Sekarang kita masuk ke muqaddimah al-muharrar. Maqasidus surah. Objektif utama surah ini apa? Wasfu yaumil qiyamah. Allah nak sifatkan hari kiamat. Wal hadithu an ahwalihi. Allah cerita tentang huru-hara. Tengok, pelajar, kalau dia dengar ha huruf besar, makna huru-hara hari kiamat. Wa an ahwalin nasifi. Ahwal dengan ha, itu keadaan manusia pada ketika itu. Dia ada dua. Kalau kata dengan ha, ahwal, huru-hara, ahwal, keadaan. Maudu'atus surah, isu yang dibincangkan dalam surah ini, ada beberapa perkara. Ada 5 perkara. Yang pertama, at-tazkiru biyaumil qiyamati wa ma yakunu fi. Allah peringatkan tentang hari kiamat dan apa yang ada pada kiamat. Sanian, yang kedua, bayanu imkaniyatil ba'thi. Allah nyatakan kiamat itu akan terjadi. Wa hatmiyati wuqu'ihi, dan pasti kiamat akan berlaku. Allah nyatakan juga balasan-balasan amalan yang disediakan di sana. Salisan, 3, zikru adabi sama'il wahyi. Allah nyatakan ada mendengar Quran, mendengar wahyu. Khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dengar wahyu, Jibril baca, dia kena dengar dulu, jangan bercakap. Kita hamba kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kena belajar adab ini. Jangan orang lain duk baca Quran depan, kita duk buah belakang. La. Rabi'an, zikru ikhtilafi ahwali ahli sa'adah. Allah Ta'ala sebut tentang berbezanya keadaan orang-orang yang bahagia. Allahumma ja'alna minhum, jadikan kami di kalangan kumpulan itu. Wa ahli syaqa, dan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah, kita minta berlindung daripada kumpulan yang kedua ini. Kemudian Allah Ta'ala muliakan orang-orang yang bahagia dengan janji mereka selain daripada dapat masuk dalam syurga, mereka akan dapat memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat yang terbesar. Ahli syurga nikmat banyak dah, tapi boleh tengok Tuhan, lebih lagi nikmat. Yang kelima, at-tazkiru bil maut. Allah peringatkan kita tentang mati. Wa annahu awwalu marahilil akhirah. Mati itu permulaan pengembaraan ke alam akhirat. Karena itu kalau kita tengok orang mati, kita kata berakhirnya episod kehidupan dia di dunia. Gitu je kata. Dia kata berakhirnya lah, berakhir di dunia. Dia bermula perjalanan ke akhirat. Munasabatu as-surah. Tulis munasabah surah ini, surah Al-Qiyamah dengan surah sebelum dia. Surah sebelum dia, surah Al-Muddathir. Ada munasabah dua ni, munasabah susunan. Iaitulah surah ini bergantung dengan, ada kaitan dengan surah sebelumnya, Al-Muddathir, kerana kedua-duanya, dua-dua surah menceritakan tentang hari kiamat, tentang hadithul akhirah, tentang hari akhirat.
Dan dalam surah Al-Muddathir, Allah SWT menyatakan sebab-sebab asal golongan kafir, iaitulah orang-orang yang ingkar bangkit semula, tak mahu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, berpunca daripada dia tak percaya kepada akhirat. Punca daripada kafir itu tak percaya kepada akhirat, sebagaimana Allah sebut dalam ayat 53, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Mereka tak takut ke akhirat. Bebas boleh buat apa saja. Summa zakara fi hadhihi surah, dalam surah ini, surah Al-Qiyamah pula, Allah Ta'ala bawa isbat, dalil-dalil nak menguatkan adanya kiamat. Dan sifat pada hari kiamat itu, huru-haranya, keadaannya. Sebelum daripada itu, Allah Ta'ala sebut tentang ruh keluar daripada jasad manusia. Sebelum daripada itu, permulaan kejadian manusia itu dari mana? Jadi semua ni tertib. Kiamat, kejadian manusia, keluarnya ruh, kemudian permulaan. Walaupun tertib dia turun ke bawah, tapi itulah dipanggil tertib mantiqi yang Allah sebut dalam surah ini. Maka dia kata disebut 3 keadaan perjalanan manusia itu alal aks. Kalau kita ni jadi dulu, lahir, baru mati, baru ke akhirat. Dalam surah ini dia terbalik. Dia kata alal aks, makna terbalik. Akhirat kiamat dulu, lepas tu baru mari mati, baru mari sebut kejadian. Itu dia panggil tartib mantiqi. Dalam surah yang besar ini kita kata alhamdulillah. Yang penting bagi kita celik mata, buka telinga, kita nak belajar secantik mungkin, seelok mungkin ayat yang telah kita baca ini. Alhamdulillah. Hayya nabda. Mari kita mula pergi kepada satu-satu ayat. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Allah Ta'ala mulakan surah yang mulia ini dengan sumpah. Bersumpah dengan hari kiamat. Hari yang manusia akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan baik ataupun buruk. Tengoklah apa yang kita buat di atas dunia ini. Sebagaimana kata para ulama yang sering saya ulang, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah nanti, kitalah penulisnya. Awak tulis apa di dunia, di akhirat itu yang kita akan baca. Allahu Akbar, Allahumma asturna ya Rabb. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala sembunyikan segala keburukan kita, Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita, Allah Ta'ala terima taubat kita dalam semua perkara yang tidak baik yang kita lakukan. Waktu kita lara dulu, waktu kita kehilangan pedoman, buat seketika, alhamdulillah, sekarang Allah tarik balik kita ke rumah Allah, bersimpuh di hadapan kitab Allah, kita baca, kita tadabbur, dan kita akan beramal dengannya insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan hari kiamat. Jadi pasal tu dia kata la uqsimu. La tu bukannya nafi. Dia kata la, biasa uslub sumpah. La uqsimu. Mana aku bersumpah. Itu maksud dia. Kemudian ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan an-nafsul lawwamah, bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Sekarang kita nak kena apakah nafsu al-lawwamah. Nafsu itu banyak jenis. Tengok nota di bawah. An-nafsul lawwamah, mana nafsu yang mencela tuan dia, yakni jiwa yang sentiasa menegur dan menempelak dirinya sendiri semasa ia berbuat baik atau berbuat jahat. Hai, nafsu kita ni dia marah kepada kita dua-dua.
Waktu kita buat baik pun dia marah. Waktu kita buat jahat lagi dia marah. Apa maksud? Tengok di nota tak ada. Nafsu yang baik akan mencela tuannya ketika berbuat baik. Ia menempelak dirinya mengapa tidak membuat lebih banyak. Tuan, toke, awak ni pergi semayang tarawih dia, pergi. Tapi kenapa lari balik tengah jalan? Itu dia panggil nafsul lawamah. Nafsu mencela kita. Allah bagi awak sihat ya? Sihat. Baca Quran kenapa tak sampai 1 juzuk? Ini bulan Ramadan. Itu nafsu mencela kita. Bisikan ini kalau kita dengar, kita akan sentap, kita akan sedar, akan insaf. Ada satu lagi nafsu al-lawamah juga. Sebaliknya kalau ia melakukan kejahatan, tuan dia buat benda tak baik, lebih-lebih lagi ditempelak dan dimarahnya. Apa mu ni, tak malu ke Tuhan? Pergi buat benda maksiat, pergi buat benda mungkar, pergi buat benda tak baik. Itu dia panggil an-nafsul lawamah. Jadi ada nafsu mutmainnah, nafsu al-lawamah, macam-macam dia punya tingkatan nafsu itu. Macam-macam tingkatan nafsu. Maka di sinilah para ulama mengatakan ada kedua sumpah di sini, satu sumpah dengan hari kiamat, satu lagi sumpah dengan nafsu ataupun tidak. Kita tengok kepada kata-kata Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam ayat ini. Ayat wala uqsim bin nafsil lawamah. Mawardi kata fihi wajhan, ada dua pandangan ulama tafsir. Yang pertama dia mengatakan Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsu al-lawamah. Sebagaimana Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kerana ada dua sumpah di sini. Sumpah dengan hari kiamat, sumpah dengan nafsu al-lawamah bahawa kiamat itu pasti terjadi. Pendapat yang kedua, pendapat Hasan al-Basri rahimahullah, dia kata la, Allah Ta'ala bersumpah je dengan hari kiamat, dia tidak bersumpah dengan al-nafsul lawamah. Jadi susunan ayatnya, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku tidak bersumpah dengan nafsu al-lawamah. Itu dipanggil dua pandangan ulama dalam masalah ini. Baiklah. Yang penting bagi kitanya, ada ulama tafsir kata sumpah, ada yang kata tidak sumpah. Untuk yang kedua, yang pertama itu jelas. Dan kita pun sudah kenal siapakah nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah iaitulah nafsu orang beriman al-mu'minah yang marah kepada tuan dia di dunia dulu. Sebab apa kamu ni malah ibadat? Kenapa kamu malah bermunajat? Kenapa malah malas? Semuanya malah belaka, maka dia marah, dicelanya. Ada juga nafsu yang marah ketika toke dia, tuan dia bermalah-malas dalam beribadat. Allahu Akbar. Sebagaimana ditafsir oleh Amrullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga daripada Umar. Dia kata apa? Ma min nafsin barratin wa fajirah. Nafsu kita ni sama ada nafsu baik atau nafsu tak baik, semuanya akan mencela tuan dia. Nafsu baik dia marah, ya laitani zitu ihsanan. Kalau aku tambah lagi kebajikan. Waktu duduk atas dunia banyak peluang yang ada kita tak ambil. Waktu orang suruh ibadat lari, contohnya. Adapun nafsu yang tak baik, kan? Nafsu yang tak baik, wa in kanat sayyi'atan, kalau dia buat benda tak baik, nafsu marah, ya laitani taraktu, kalau aku tak buat, tak ada, tak malulah depan Allah pada hari ini. Itu dia panggil nafsu mencela dua-dua pihak. Kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Ayahsabul insan an lan najma'a 'idhamah. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula. Ini Allah Ta'ala nak tolak hujah bodoh orang kafir yang menyangka bahawa Allah Ta'ala tak mampu nak
Nak apa? Nak pergi hidup balik, tulangnya dah hancur. Tak boleh. Sebagaimana Allah cerita dalam surah Yasin. Anda ni pelajar. Dalam surah Yasin ayat 78 hingga 79. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Kafir, ketua salah seorang daripada penjaga Quraisy mari bawa tulang repuk. Dia jumpa tulang repuk, dia bawa mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Muhammad, ni dia orang Kelantan kata ramah ni maknanya dia buat gini hancur habis tu. Daraba lana masalan, dia buat kami contoh, dia terlupa kejadian dia. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa dia boleh hidup balik tulangnya dah hancur ni, dah repuk ni? Oh, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah suruh Nabi jawab, yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah. Yang menghidupkan ni tulang ini Allah yang mencipta daripada tak ada dulu kepada ada. Apa pelik? Jadi bila si kafir ni cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa ni, Nabi jawab, "Na'am." Allah Taala ikut hidup balik. Tulang-tulangmu akan hidup balik dan dicampakkan mu dalam neraka. Sebab itulah kata ulama, ahli-ahli sirah mengatakan bahawa kafir-kafir yang keras kepala, yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yang keras-keras, yang lawan kuat, semuanya mati dalam peperangan Badar, dan Nabi kita campak dalam telaga Qalib di Badar. Setakat tu ya episod dia. Kecuali Abu Lahab tak mati di Badar sebab dia tak pergi, tapi dia mati juga lepas itu. Ini dia nak. Jadi Allah Taala bagi kita, ayahsabul insan allan najma' izamah. Muda ingat ke aku tak boleh kumpul ke tulang-tulang kamu tu? Allah cabar. Ayat 4. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang. Jari-jarinya, jari jemarinya kata orang, tulangnya lebih halus dari yang lain. Ingat tulang besar-besar tak boleh nak kumpul. Allah cabar, aku tulang jari pun aku boleh. Jari ni banyak tulang ni. So yang kecil-kecil ni, lipat 1, lipat 2, lipat 3 kita ada. Jadi hak ni pun aku kumpul balik. Kalau besar, yang lengan, yang paha ni lagi boleh kumpul. Mau lawan? Jadi Allah Taala cabar di sini, nahnu naqdiru ala jam'i izami. Aku kalau mu nak kumpul tulang besar tak boleh. Tulang kecil hak jari pun aku kumpul lagi. Itu ayatnya. Maknanya kalau yang kecil boleh kumpul, yang besar lebih senang untuk dikumpul. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla, senang dua-dua. Yang kecil boleh kumpul, yang besar pun Allah Ta'ala kumpul. Bukannya payah sangat, bukannya susah. Tapi kerah kepala manusia ni, kita kadang-kadang kita kena lawan dengan hujah lain, nak patahkan hujah yang tak cerdik dia tu. Allahu Akbar. Itu dia panggil masalah kenapa Allah tak ada sebut jari-jari ni. Kenapa dia sebut jari? Jawabnya sebab jari itu banyak tulang di situ. Jari itu banyak tulang. Satu lagi, kata di ulama pengkaji, ahli saintis mengatakan bahawa setiap manusia tu ujung jari dia ni, dia panggil basamat. Ni, basamat jari ni. Kita duduk tepek jari ni. Sekarang ni semua orang guna jari belakang. Pergi ke bank, sering. Pasport, nak masuk dalam negara orang, tak pada cukup 5, 10, tepek. Sebab dia kata apa? Basamat, ni, tepek jari kita ni, beza kita dengan orang lain. Dengan anak-anak kita pun berbeza. Pelik lah. Sebab tu sekarang ni banyak ke orang, pejabat-pejabat, dia tak main dah. Pasal jenis pancakap. Orang lain boleh tolong tepek, dia pergi tepek jari. Tepek jari nak pinjam ke siapa jari?
Kita kerak sekejap, kalau ada skru sini pun dah. Aku lewat sikit delay lagi ni masuk pejabat. Awak tolong tepek jari. Mana ada. Jadi tak nak lawan kita. Jadi alhamdulillah peliklah. Dalam ahli sains Islam dia ada satu dia panggil Hay'atu Al-I'jazil Ilmi. Anggota yang mengkaji benda-benda pelik dari sudut sains yang berkait dengan Quran dengan sunnah ni. Dia bawa di antaranya basamat, tepek jari ni. Bukan baru tepek jari ni. Zaman dulu lagi. Orang nak tukar nama tanah ke makcik-makcik atau mana tanah-tangan tu, tepek jari. Lah ni tak ada main dakwah biru dah. Dakwah biru buat cema tangan je. Ni tepek. Ni nak mengundi ni habis celup jari orang ni. Tak payah celup-celup lah. Buat tampering ni senang juga. Jadilah dia. Nak buat dia celup jari habis. Sebulan habis pakai duk tunjuk jari biru. Allah. Orang lain berebut kerusi dah. Tak rata dah berebut kerusi, boleh kerusi kita duduk main jari biru lagi. Lah tak payah lepas ni tepek jari. Itu dia panggil banana. Baik. Mari kita pindah kepada ayat 5. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang engkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya sehingga tidak mengakui adanya hari kiamat. Jadi manusia ini sombong. Manusia yang nak derhaka kepada Allah Ta'ala pada masa depan sepanjang hidupnya lagi mereka tak mau bertobat. Dia kata apa? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia bertanya secara mengejek, bila kedatangnya hari kiamat? Kiamat tu mari bila? Tak percaya. Bila orang tanya dia, orang mari dakwah kita nak kiamat. Mana ada cakap dengan Muhammad tu. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, puak marilah hari kiamat. Tok nenek hok pergi tak balik-balik pun. Mana orang kafir tak mau beriman sebab apa? Dia kata tak ada kiamat. Kita orang beriman pula, macam mana kita nak tafsirkan ayat ini? Ahli maksiat masih lagi dengan suasana maksiat duk mikir bila ke kiamat, yakni bila mati. Sebab kiamat itu ada dua tanda ni anak pelajar. Kiamat individu, al-qiyamatus sughra, dia panggil kiamat kecil untuk diri kita apabila mati. Bila mati seorang, faqad qamat qiyamatuhu, berlakulah kiamat untuk dia. Jadi kita ni taswif, tak mau taubat, tak mau istighfar, tak mau insaf, tak mau minta maaf. Jadi setengah orang kata minta maaf, dia buat salah dengan orang minta maaf. Bila kita tanya dia apa salah awak, tak mau cakap. Kena cakap apa yang kita buat pada orang. Itulah sebab kita duk taswif. Duk ingat lambat lagi mati, tak mati lagi ni sehari dua ni. Ingat mula arwah dulu 80, saya baru 50 setengah, baru 65. Hidup rasa panjang. Akhir sekali mari kiamat. Sekarang ni kiamat mudah. Orang mati senang je sekarang ni. Ditidurkan tak tahu sedar tak sedar. Allahu akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Kita nak mati di mana-mana saja kita naklah minta tempat yang baik. Biarlah kita mati di tempat yang baik, pada hari yang baik. Yang pentingnya kita mati di atas husnul khatimah, di atas landasan iman. Kita boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita. Mati kita di atas beriman, itu yang kita harap, yang kita nak. Allahu akbar. Jadi yas'alu yurid liyafjura amamah, mana nak buat lagi benda tak baik akan pada masa akan datang. Maka kata di Ibnu Juzai, dia kata makna amamahu, nak buat benda tak baik depan dia. Maksud dia apa? Dia kata ada 3 pandangan. Yakni annahu ibaratun amma yastaqbilu minaz zaman. Maknanya dia nak buat lagi benda maksiat, umur dia ada ni nak maksiat lagi, tak mau insaf. Ini na'udzubillah. Yang kedua, maksudnya masih lagi mengikut hawa nafsu dia tu.
Amamahu maknanya ke depan ni pun dia ikut nafsu juga, tak mau juga mari ke masjid, tak mau. Ni ada lagi lah, walaupun bulan Ramadan, geng-geng duk main tu 2 botol ni, duk tolak tu 2 botol, serenk sana serenk sini, masih lagi berlaku. Allahul musta'an. Kita nak kata apa? Meniti air mata kita tengok ahli-ahli sekitar masjid kita ni tak mari masjid, duk main, duk lara lagi, duk buat benda tak baik. Kadang-kadang bulan Ramadan lah bulan nak berkelahi. Nah, Allahul musta'an. Yang ketiga, ad-dhamir ya'udu ala yaumil qiyamah, maknanya yuridul insan an yafjura, dia nak buat lagi benda tak baik selagi tak kiamat. Yang pentingnya dia tak mau taubat, itu ya kesimpulannya, dia tak mau taubat. Taswif, menangguh-nangguhkan taubat, janganlah. Maka kita bila dia tanya bila nak kiamat, itu untuk orang kafir yang tak percaya, dia kata bila kiamat? Tak ada kiamat ah. Jadi bagi kita orang beriman ni, kita percaya hari kiamat, tapi tak buat persiapan. Kita percaya akan berlakunya kiamat, tapi kita tak ada istiadat. Allahu Akbar. Kita tahu mati. Pagi ni kita solat jenazah sahabat kita, ahli pondok kita ni mati. Allahumma ghfirha. Allah Ta'ala beri keampunan kepada dia. Tapi kita tak terasa apa-apa. Tak terasa bahawa kita ni dah ni. Nah, lepas balik ke bumi jenazah, sepatutnya tak alu makan 2 hari. Tak ada apa-apa dah. Kata orang, tak ada sudah tanam mayat lagi. Ya ada buah. Tanya khabar pula tu. Malam ni jamu ke apa? Dia boleh tanya nak jamu ke apa, mesti mati malam ni. Terbalik. Hak Nabi ajarnya kita hidup ni bawa apa? Bawa makanan pergi kepada rumahnya. Gitu dia atas dia pun lagi makan 3 malam tak masak, dia kata. Ini semua ni perbuatan yang tidak baik, menyalahi syariat, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita berpindah kepada al-fawaid. 5 faedah yang kita boleh ambil dalam ayat yang ringkas ini. Yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ulama kata iftitahus surah, Allah Ta'ala mula surah ini dengan bersumpah. Apa sebab? Apa rahsia? Biasanya bila Tuhan mula dengan sumpah, ayat selepas itu ayat penting. Semua penting berlaku dalam Quran, tapi isu besar. Tashrifa bihi nafsus sami'. Mana orang pendengar pun jadi nak dengar ni, apa Allah Ta'ala nak beri peringatan kepada kita ni, apa yang penting yang kita kena tahu. Ni penting ni. Mana Allah Ta'ala sebut tentang sumpah dengan hari kiamat, dia panggil bara'atu dalam bahasa Arab, bara'atul istihlal, mana pembukaan yang cantik. Sebab apa? Sebab surah ini cerita tentang kiamat, Allah Ta'ala mula sumpah dengan kiamat. Macam kita lah, kalau kita dah nak ceramah kan, nak ceramah ni, kita akan mulalah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat hidup di bulan Ramadan, sebab ceramah kita tetap bulan puasa. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, sebab kita nak bincang bab zakat. Mana itu dipanggil bara'atul istihlal. Oleh kerana surah ini membincangkan tentang kiamat, maka Allah Ta'ala mula sumpah dengan hari kiamat. Jadi kita kena ingatlah, kita nak permulaan khutbah kita, permulaan ceramah kita, permulaan kuliah kita, kita mula ayat Alhamdulillah tu, tajuk apa yang kita nak bincangkan. Itu dia panggil bara'atu al-istihlal. Makna elok cara pembukaan, pembuka bicara tu elok. Allahu Akbar. Jadi tujuan Allah Ta'ala masuk siratul la uqsimu. La uqsimu tu dia panggil sirah qasam. La uqsimu. Maknanya wallah, macam aku bersumpah dengan dia. Jadi dimasukkan huruf nafi ala fi'lin, uqsimu, dengan tujuan untuk mubalaghah, nak tunjuk kuatnya ayat yang aku bincang di sini. Itu dia panggil, nak membesarkan tajuk yang dibincangkan. Itu yang pertama. Baik, kita pergi kepada yang kedua.
Faedah yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu kita ni ada 3 tingkat. Maknanya ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni nafsu yang tenang. Hak ni duduk pada orang baik-baik, orang saleh, para anbiya salihin. Nafsu mutmainnah. Satu lagi dia panggil nafsu al-lawamah. Nafsu yang mengaudit, yang mengawal tuan dia. Dia selalu kritik kita. Awak ni mu tak ingat mati ke bos? Ibadat lemah ni kenapa? Ataupun kalau orang yang buat maksiat, dia kata awak ni tak sedar lagi, tak insaf lagi. Berapa ramai orang dah mati. Satu lagi dia kata nafsu al-ammaratu bisu. Nafsu yang ajak buat jahat. Ini na'udzubillah. Jadi kita dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala ikat syaitan. Yang ada depan kita nafsu ammaratu bisu. Nafsu yang ajak buat benda tak baik. Yang ni yang jadi bazir Ramadan ni, bukan bazar Ramadan. Bazir Ramadan ni nafsu al-ammaratu bisu. Nafsu yang mengajak pada tak baik. Allahu akbar. Jadi nafsu al-lawamah dia akan kritik dua pihak. Orang taat dia marah sebab tak banyak ibadat. Orang buat maksiat dia marah sebab lawan SOP Tuhan. Dua-dua tu ada. Kita kata mudah-mudahan nafsu kita ni selalu kritik kita. Bila kita taksir, kita lemah dalam ibadat, biar nafsu sentak kita, mu ingat mu nak berjalan seorang dalam kubur tu, relax begitu ya. Biar kita terasa, aku ibadat kurang, zikir tak banyak, baca Quran pun malas, sedekah pun tak banyak. Macam mana nak berjalan ke kubur seorang diri? Biar mari perasaan. Jadi nafsu kita ni, kalau kita ada nafsu mutmainnah, itu tenanglah hidup kita. Aman, damai. Allahu akbar. Yang ketiga, faedah yang ketiga, la uqsim biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah Taala kembar 2 sumpah di sini. Kita ambil pandangan pertama, ahli tafsir kata dua-dua tu sumpah. Jama'a subhanahu fil qasami. Allah Ta'ala kumpulkan 2 sumpah ini di antara tempat nak balas, tempat membalas balasan amal, itulah kiamat. Wa mahallil kasbi, tempat beramal, iaitulah mana ketika kita hidup atas dunia. Nafsu kita ni duduk di atas dunia ni tempat beramal. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan dua-dua. Kiamat akan berlaku. Yang masih hidup, nafsu kita ni timbang tara. Ada yang ajak kepada kebaikan, ada yang ajak kepada tak baik. Mengingat baik, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan dua-dua. Disumpah dengan tempat kita beribadat, dengan tempat yang kita akan pergi. Ini kata di ulama tadabbur, cukup menarik masalah ini dia kata. Wa nabbaha subhanahu biqauni al-lawwamah. Kenapa Allah Ta'ala namakan nafsu lawwamah, nafsu yang mencela ini? Kerana dia ni sangat sensitif terhadap amalan kita ni. Sensitif pada terhadap alam amalan kita. Mana kalau kita buat baik, lemah, dia marah. Kalau kita terjebak dengan benda tak baik pun dia marah. Jadi kita ni ada orang panggil pembisik yang sentiasa menyedarkan kita supaya kita tidak lara, kita tidak malas, kita tidak tidak duduk dalam suasana selesa sentiasalah. Jangan duduk selesa. Itu di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala kumpulkan 2 sumpah. Tempat yang akan balas, tempat nak balas hari kiamat, tempat mahalul kasbi, tempat berusaha, bercucuk tanam, membuat persiapan di atas dunia. 3, itu yang keempat. Tandanya keempat, ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Jadi buat kafir ni dia kritik, dia tak mahu terima di atas dasar tulang temulang yang telah hancur luluh ini, tak ada siapa boleh balik semula. Kata di ulama, dia kata ayahsabu. Allah Ta'ala tanya soalan di sini,
Dia panggil istifham inkari. Istifham, ingkar, suatu bantahan kepada buruknya perangai manusia yang tidak percaya kepada adanya kebangkitan semula. Dia ingat tulang-tulang ni bila dah hancur, tak boleh nak hidup balik, maka banyak sekali Allah SWT, tadi kita dah baca dalam surah Yasin ayat 78, man yuhyil izama wa yahramim. Siapa yang boleh bawa balik tulang yang sudah hancur ini, siapa? Jadi Allah Ta'ala balik, qul yuhyiha allazi anshaha. Allah Ta'ala yang hidup balik. Alah sia. Kita ingat orang panggil simple dia bagi Allah Ta'ala nak hidup balik. Daripada tak ada dulu aku buat boleh. Dia dah ada nak buat balik tak boleh. Tak. Kalau orang Kelantan kata simple ni dia panggil kemesek. Kemesek. Kemesek ni dia. Maknanya mudah sangat bagi Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Nabi bila dia mari, si kafir ni mari hancurkan tulang depan Nabi. Dia kata, hidup balik ni. Nabi kata, na'am. Yuhyika Allah. Allah Ta'ala hidup balik. Dan Allah Ta'ala akan campak mu dalam neraka. Jadi Nabi pun kadang-kadang, dia ni baik. Baginda Nabi SAW lemah lembut. Tapi bila orang cabar, pantang dicabar. Kita akan lawan bila orang cabar. Sekarang ni macam-macam lah orang buat. Orang cabar tu cabar ni. Jadi kita orang pendakwah ni, kalau orang tak ada masalah, kita pun tak ada masalah. Tapi kalau orang cabar, orang hina kita, tak apa lagi. Tapi kalau orang hina dakwah yang kita bawa, nak ajak orang kepada Quran, nak ajak orang kepada sunnah ini dilabel dengan macam-macam, kita kena lawan. Kita kena tunjuk juga bahawa apa yang aku buat ni tak salah. Di mana salahnya? Kita pertahankan apa yang kita buat. Maka dalam yang kelima, itulah yang kelima yang terakhir, Allah Ta'ala sebut, Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Ta'ala kata, jangan duduk kacau lah. Aku tulang-tulang yang kecil ni, yang ujung-ujung jari pun aku boleh kumpul balik. Apa lagi yang besar? Jadi ayat ini, para ulama mengatakan, tambihun ala ta'amuli fi lutfi tafsilil anamil. Al-anamil. Allah SWT suruh kita fikir tentang hujung jari kita ni. Bagaimana Tuhan buat? Kenapa jari tak sama? Kalau jari ni sama belakang ni. Duduk gini. Sama. Macam mana kita nak makan? Kerak tak lepas. Tak ambil, tak boleh. Jadi dia buat oleh kerana ini ada panjang, ini pendek, ini mak, ni anak. Jadi bila kita makan, bersatu dalam... Allahu Akbar. Itu satu. Maknanya dalam kehidupan kita ni, hak tinggi, hak besar, hak gemuk, hak kurus, hak tinggi, hak rendah, kena ada kesatuan ummah. Yang kata, saya bos, ikut saya belaka. Awak bos, kalau pengikut tak ikut, kita orang kaya, kalau tak ada program miskin tu bantu, awak nak nyapu sapah diri. Tak pandai pun. Jadi kita kena tak boleh sombong. Itu dia panggil al-anamil. Jari-jari jemari kita ni menunjukkan kepada kepentingan setiap orang. Barulah bila jari walaupun tak sama dia punya saiz, tapi tak dalam pinggang, inilah yang akan mengangkat makanan kita ke mulut dan jadi sama. Kita kata subhanallah, subhanallah. Maka di sini ulama tadi kata fi zikril banan, Allah Ta'ala sebut anak-anak jari dalam Quran ini satu latifah, makna satu pemerhatian yang kita kena perhati, kita kena tilik. Sambil-sambil kita duduk makan tu tengok, Masya Allah, lagunya kalau jari aku ni sama belakang, tak makan kita. Kadang-kadang kita jari sakit ibu jari. Satu sakit, nak ambil nasi tak lepas dah. Paksa kena guna sudu. Allahu Akbar. Apalagi kalau kita kaji tentang basamat, nih, orak-orak jari ni. Betapa besarnya keagungan Allah. Satu dunia ni tak sama. Tak sama. Anak ngemok, kita kata salah orang lain. Suami isteri memang tak sama orang lain. Kalau orang dekat-dekat tak boleh kahwin pula. Anak ngemok yang paling rapat sekali. 9 bulan kita duduk dalam perut dia. Tapi jari kita ni, mak, mari buku bank mak ni, saya pergi ke bank, tolong ambil duit, kita tolong tepek jari. Keluar tak keluar? Tak akan keluar. Kajilah tentang jari. Maka kerana itulah Allah Ta'ala bagi kepada kita, tengok. Kita nak kata kebetulan ke, kita nak kata mukjizat? Katalah dua-dua.
Nabi SAW sebut kepada kita, mungkin zikir, ada riwayat kata 10 kali, ada riwayat kata 15, ada riwayat kata 33. Makna kalau 10 kali, senanglah kita. Tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, selesai. 15 pun senang lagi. Tapi kalau 33, bidzab, orang kata bidzab, tepat bilangan 33. Tengok jari yang pertama ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 berapa? 28. Oleh kerana mak dia pendek, kita bagi 5. 28 campur 5, 33 bidzab. Oh, saya percaya dengan buah tasbih. Tasbih tu kalau kita salah terlebih sebiji, lebih darinya. Jari kita ni confirm. Tapi kecuali ada orang ekstra satu, itu je tak lain. Jangan kira itu ekstra. Allahu Akbar. Siapa gelak kalau kita bincang bab jari ni, panjang lagi boleh berbincang. Saya kata cukuplah setakat itu 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang mulia ini. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang bermula ayat 7 sehingga ayat 15. Ayat 7 sehingga ayat 15. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.